Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar kepada pelajar 1 Al-Mawardi? Untuk video kali ini, tanpa kita melengahkan masa, kita nak melihat kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu unit 3 pecahan. Unit 3 iaitu pecahan. Jadi pecahan ni, macam mana kita nak fahamkan dengan maksud pecahan? Pecah ni maksudnya sesuatu yang diceraikan ataupun sesuatu yang dipisahkan. Jadi kita nak tengok contoh yang pertama. Kita buat satu lukisan bulat. Okey, kita ada satu lukisan bulat. Okey, ni bulatan. Nama dia adalah bulatan. Okey, bulatan ni cuba kita bahagikan ataupun kita pisahkan kepada dua bahagian. Jadi maksudnya ini pada mulanya adalah satu bahagian. Sekarang dia dah jadi dua bahagian. Dia dah jadi dua bahagian. Bila dia dah jadi dua bahagian, contoh kita lorekkan satu bahagian dekat sini. Kita lorekkan satu bahagian kat sini. Jadi ada berapa yang berlorek? Kita buat satu soalan. Soalan nombor 1. Berapa kawasan yang berlorek? Okey, kita nak tengok berapa kawasan yang berlorek. Kita kira satu bahagian sini, satu bahagian sini. Kita tambahkan jadi dua bahagian. Jadi yang berlorek adalah satu, yang ini tidak berlorek. Yang berlorek adalah sini. Jadi maksudnya satu bahagian berlorek. Itu jawapan dia. Ataupun contoh jawapan yang lain yang lebih tepat adalah 1/2 bahagian. Ini sempang itu adalah kita panggil sebagai per. Setakat ni faham ya maksudnya. Pecahan ni adalah apabila kita bahagikan satu bahagian, iaitu contoh yang ini adalah bulat, kita bahagikan kepada setengah bahagian, maka dia akan jadi 1/2 bahagian. Kemudian kita nak tengok contoh yang seterusnya. Kita nak tengok ni nanti kejap kita tengok contoh yang lain pula. Contoh bulatan tadi tu. Okey, bulatan tadi tu kita bahagikan pula kepada 4 bahagian. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Maksudnya bulatan ini ada 4 bahagian. Cara nak menulis bahagian ni adalah, kemudian kita ambil contoh yang lain pula. Kita nak lorekkan bahagian 2 dengan bahagian 1. Kita lorekkan, jadi maksudnya 2 berlorek. 2 berlorek. Jadi cara nak menulis jawapan untuk yang macam ini adalah seperti yang berikut. Bahagian ni awak letak dekat bawah dia 4. Kemudian awak buat sempang garis lurus tu. Berlorek ni awak letak dekat atas. Bergantung kepada soalannya minta apa. Kalau soalannya contoh kita lorekkan lagi, kita lorekkan. Okey, kita buat satu lagi bulatan. Kita buat 1, 2, 3, 4. Kita lorekkan 1, 2 dan 3. Jadi jawapan dia adalah 3 yang berlorek per semua. Semua ni 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Jadi jawapannya adalah 3/4. Cara nak menulisnya macam itu. 3/4 untuk soalan yang begini. Kemudian kita tengok contoh yang lain pula. Kita nak tengok contoh yang seterusnya. Contoh 4 segi pula. 4 segi. Kita ada 4 segi. Kemudian kita bahagikan dua bahagian. Kita lorekkan satu bahagian. Jadi sekarang jawapannya adalah ada 1, ada nombor 2. Jadi 1/2 yang berlorek. Ataupun kita buat lagi satu contoh soalan yang ini, tetapi tak ada yang berlorek, ada 1 dengan 2. Maka jawapannya adalah 2/2. Tak ada
ada yang berlorek, maknanya kita tak perlulah nak asingkan 1/2, 1/2, kita potong bahagi kita dapat 1 bahagian. Sama je. Ataupun ini kita tak bahagikan langsung, kita biarkan macam tu, dia tetap akan menjadi 1. Kita tengok contoh yang lain pula. Kita tengok contoh bagi 4 segi lagi. 4 segi ni kita bahagikan kepada 4 pula. 1, tuliskan 1, 2, 3, 4. Sama juga kita lorekkan 1. Jawapannya kita akan dapat 1/4. Kita lorekkan lagi sekali. Kita buat satu peta, kita bagi dia nampak beza dia. Okey, 1, 2, 3, 4. Kita lorekkan 3 bahagian pula. Jadi jawapan dia adalah 3/4 bahagian yang berlorek. Okey, kemudian kita nak tengok contoh lagi besar sikit. Kita ambil contoh yang lagi besar sikit. Kita bahagikan kertas tersebut kepada 8 bahagian. Besar sikit. 2, 8. Okey, jadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahagian. Jadi kita kalau nak tahu jawapan ni berapa, kita ada 8. Andai kata soalan dia minta 1, 2, 3, 4, 5. Ada bahagian yang berlorek, tandakan berapa bahagian yang berlorek daripada 8 bahagian tersebut. Maka jawapannya kita kena kira 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya adalah 5 bahagian yang berlorek. Okey, setakat ni boleh faham rasanya, tak ada masalah. Kita nak tengok kepada bahagian yang lain pula, iaitu jika kita mengambil contoh 4 segi. Okey, kita ambil contoh 4 segi pula. Kita ambil contoh 4 segi, tapi 4 seginya lain pula tempat petanya, iaitu macam ini pula dan macam ini. Tapi jangan risau, soalan macam ni senang saja. Dia adalah tetap sama sahaja. Kalau sini 1, maka sini pun 2, 3 dan seterusnya adalah 4. Okey, oleh itu andai kata kalau yang berloreknya kat sini adalah 1, maka 1 yang kita letak adalah di atas, kemudian tulis per, ini adalah per, semua total adalah 4. Jadi 1/4 bahagian. Kita ambil contoh yang lain pula. Kita ambil contoh yang ini. Kita dah bahagikan. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Tapi tak ada tempat yang berlorek. Kalau tak ada tempat yang berlorek, kita letaklah 0/4. Andai kata dia tak minta apa-apa pun, dia nak tanya saiz kertas ni ada berapa. Ada 1 bahagian kertas. Setakat ni faham ya? Contoh kalau kita ambil macam ni lah, kertas yang tak dibahagikan. Okey, contoh petak. Petak yang macam ni sama dengan 1. Petak yang macam ini kita bahagikan. Okey, kita bahagikan macam tu. Tapi ada 2, 3 bahagian. Ada 3 bahagian yang berlorek, baru kita buat 4. Ataupun kita ambil contoh yang lain lagi. Kita ambil petak ni, kita bahagikan. Okey, nampak tak? Tapi tak ada yang berlorek. Kita boleh katakan 1 bahagian. Cuma dia tidak dibahagikan lah. Mungkin dia saja-saja nak letak garis tu. Kita tengok kepada, bergantung pada soalan. Jadi pecahan ni kita kena ingat bahawa pecahan, kita ulang balik. Pecahan macam mana nak buat pecahan ni? Pecahan, makanya pecahan dia mesti ada nombor di atas. Kita ambil nombor kosong, dia mesti ada per dengan berapa nombornya. Contohlah ni nombor, ataupun contohnya kita buat contoh 1/4. Jadi ini adalah jumlah yang diminta. Yang ini pula adalah jumlah semua bahagian. Jumlah semua bahagian. Jadi kalau contoh yang lain, kita ambil bulatan tadi. Bulatan ni kita bagi kepada 4. Total jumlah ini adalah jumlah sama dengan 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Kalau ada 1 yang lorek, maka 1/4. Kalau 2 berlorek, sama dengan 2/4.
Kalau 3 berlurik sama dengan 3 per 4. Kalau semua berlurik sama dengan 4 per 4 atau sama dengan 1. Jadi ini dipanggil sebagai per. Ingat, untuk level tahap pecahan bagi tahun 1 adalah seperti yang cikgu tunjukkan tadi. Jumlah yang diminta bergantung kepada soalan. Per ni tengok ada berapa per ni adalah kebiasaan ataupun asas kepada bagaimana kita nak faham kepada pecahan, dan juga 4 adalah bergantung kepada berapa bahagian yang dibahagi. Semua ni adalah bergantung kepada soalan, tetapi asasnya tetap sama. Okey, rasanya sampai situ saja video untuk kali ini. Berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What a wonderful world.